Hai, tiba masanya kita pergi part 3 of bab 3 PT3 Sejarah. Okay, last lesson you dah belajar tentang salah satu strategi daripada British untuk menguasai negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu melalui manipulasi terhadap Perak, Selangor dan Sungai Ujong. Sungai Ujong tu Negeri Sembilan. So hari ini kita terusnya tengok dua strategi daripada British, okay, untuk mengawal negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu desakan dan paksaan dan strategi melalui perjanjian. Okay. Okay, so strategi kedua yang digunakan oleh British untuk menguasai atau meluaskan pengaruh ke atas tanah Melayu, iaitu negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu melalui desakan dan paksaan. Ingat tak last week, okay, kita tahu di Selangor terdapat perang Kelang. Perang Kelang antara dua pihak, iaitu Raja Abdullah dengan Raja Mahadi. Okey, ceritanya dia memang panjang. Okey, dalam proses perang Kelang, pada mula-mulanya Raja Abdullah dan Sultan Abdul Samad memang tak nak menerima bantuan British. Okey, pada mula-mulanya Raja Abdullah dan Sultan Abdul Samad memang bijak, mereka tak nak British campur tangan. Tapi bila perang Kelang berlarutan, disebabkan sebab-sebab tertentu, Raja Abdul Samad dan Raja Abdullah terpaksa menerima bantuan British. Okay, apa perkara yang telah berlaku menyebabkan Raja Abdullah dan Sultan Abdul Samad terpaksa setuju untuk menerima bantuan British? Okay. Antara dua perkara yang telah berlaku semasa perang Kelang ialah terdapat rompakan kapal dagang British, okay, pada tahun 1873, dan serangan rumah api berlaku selepas rompakan kapal dagang pada 1874. Okay. Disebabkan dua peristiwa ini, British menggunakan alasan ini untuk mendesak atau memaksa Raja Abdullah untuk menerima bantuan ketenteraan British. Di Selangor pada masa itu, semasa perang Kelang, dah saya kata tadi, mula-mula Raja Abdul Samad, Sultan Abdul Samad dan Sultan Abdullah memang tak nak bantuan daripada British. Tapi bila masa perang Kelang, terdapat rompakan dan serangan rumah api milik British. So British mendesak, lepas tu British meminta Tengku Khudin, okay, Tengku Khudin untuk menamatkan perang Kelang. Okay, ini peristiwa yang berlaku semasa perang Kelang yang menyebabkan British menggunakan desakan dan paksaan kepada Raja untuk menerima bantuan atau perlindungan British. Seterusnya kita tengok Pahang. Okay, minggu lepas kita tak bincangkan dengan Pahang. Maksudnya British tidak dapat menggunakan strategi manipulasi terhadap Pahang. British memang nak campur tangan dalam Pahang, tetapi dia tak dapat cari luang. Apakah sebabnya? Okay, so British tidak berpeluang untuk campur tangan kerana tiga sebab. Sebab pertama, tiada perebutan takhta, tenang je berlaku Pahang. Tiada gaduhan antara dua puak Gihin dan Haisan. Lepas tu Sultan Ahmad, iaitu Sultan Pahang pada masa tu, dia sangat bijak, terutama bila berhadapan dengan rundingan dengan pihak British. Namun begitu, British tidak putus asa.
Okay, British memang tak putus asa, mereka selalu nak cari peluang untuk campur tangan dalam Pahang. Okay, pada mula-mulanya memang tidak dapat campur tangan. Sehingga terdapat satu peristiwa, iaitu pada tahun 1888, seorang Cina mati, terbunuh di istana. Okay, Cina tu bernama Goh Hui. British sangat bijak. Dia kata, oh, orang Cina tu rakyat British. You, okay, sekarang orang saya, rakyat British tu terbunuh dalam istana. So, British dakwa Goh Hui tu rakyat British. Lepas tu, British meminta Sultan Pahang bertanggungjawab terhadap kematian tersebut. Bukan sahaja itu, British mencari Sultan Johor, iaitu Sultan Abu Bakar, memujuk Sultan Pahang untuk menerima wakil British di Pahang. Okay. Wakil British itu, okay, apakah fungsi wakil British? Wakil British berfungsi berkuasa sebagai konsul, iaitu dia mengurus dan melindungi rakyat British di negara lain dan juga berpeluang untuk mencampur tangan dalam pentadbiran di Pahang. Okay, so Pahang mula-mulanya British tidak dapat campur tangan sebab ada 3 sebab. Okay, tiada perebutan takhta, tiada gaduhan antara Gihin Haisan. Sultan Ahmad sangat bijak, sangat berhati-hati apabila berunding dengan British. Sampai terdapat satu peristiwa iaitu pembunuhan seorang Cina mati dalam istana. British mendakwa bahawa orang Cina itu merupakan rakyat British, meminta Sultan Pahang bertanggungjawab. Akibat daripada itu, Sultan terpaksa, terpaksa didesak untuk menerima seorang wakil British. Okey. Seterusnya kita lihat Perak. Okey. Adakah anda masih ingat apa yang berlaku di Perak? Dua peristiwa penting berlaku di Perak. Pertamanya, Perang Larut antara Puak Gihin dan Puak Haisan yang berlarutan selama 6 tahun yang melibatkan Nga Ibrahim. Seterusnya, peristiwa yang kedua ialah perebutan takhta antara Raja Yusuf, Raja Ismail dan Raja Abdullah. Dua peristiwa tersebut, Perang Larut dan perebutan takhta, menyebabkan British campur tangan menyuruh Andrew Clark, iaitu Gubernur Negeri Selat, untuk menamatkan perbalahan tersebut dan membuat perjanjian. Perjanjian itu dinamakan Perjanjian Pangkor 1874. Kenapa dipanggil Perjanjian Pangkor? Kerana perjanjian tersebut dibuat di Pulau Pangkor. Andrew Clark diarahkan oleh British untuk settle semua ni, settle problem ni. Dia panggil Ketua Gihin Haisan untuk menamatkan perselisihan. Dia menjemput 3 orang untuk berunding. Raja Abdullah, Nga Ibrahim dan Datuk Sago. So satu extra information. Pembesar Melayu yang terlibat dalam perbalahan, dalam perebutan takhta, ingat tak? Raja Ibrahim, Raja Ismail, Raja Abdullah dan Raja Yusuf. Sini you boleh nampak Raja Abdullah, Nga Ibrahim, Datuk Sago dijemput saja dalam berunding. Maksudnya 2 raja tak dijemput. Apakah kandungan perjanjian Pangkor? Firstly, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Sultan Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda, diberi sebuah jajahan kecil. Sultan terpaksa menerima seorang resident, iaitu nasihat, seorang yang menasihat Sultan dalam segala halnya, kecuali adat istiadat Melayu. Nga Ibrahim, iaitu pembesar yang bijak tu, yang membawa Pulau Cina datang ke Perak tu, diakui sebagai orang kaya Menteri Larut dan terima seorang resident, penolong resident. British pula, salah satu manfaat daripada yang dapat oleh British dalam perjanjian ialah British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Perjanjian Pangkor ni memberi satu manfaat besar kepada British, iaitu mereka dapat berkuasa penuh dalam pungutan cukai di Perak. Perjanjian tersebut, tadi saya dah terangkan,
ditandatangani di Pulau Pangkor, okay, atas kapal British, kapal perang British yang dipanggil HMS Pluto. Okay, selepas tu, okay, disebabkan peristiwa berlaku di Sungai Ujong, di Selangor, okay, dan di Pahang, okay, British terus mengambil peluang untuk menandatangani perjanjian dengan ketiga-tiga negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, Sungai Ujong, ingat tak terdapat tiga orang datuk merebut Sungai Linggi. Okey, Sungai Linggi itu merupakan sungai utama untuk menghubung kepada kawasan sekitarnya. Datuk Kelana mendapat mendapat bantuan daripada British untuk mengalahkan kedua-dua orang raja, dua-dua orang datuk. Okey, lepas tu Datuk Kelana menandai perjanjian dengan British, iaitu beliau, Datuk Kelana, diiktiraf sebagai pemerintah di Sungai Ujong. Lepas tu sebagai balasannya, Datuk Kelana membenarkan British mempunyai hak untuk memungut cukai sepenuhnya di Sungai Linggi. Manakala di Selangor disebabkan perang Kelang, okey, antara Tengku Kudin dengan Raja Abdullah. Bukan Tengku Kudin, antara dengan Raja Mahdi dengan Raja Abdullah. Tengku Kudin disuruh untuk menamatkan perang dan terus saja menandatangani perjanjian. British membantu Sultan untuk memerintah negeri. British menghantar J.G. Davidson, okay, menetap di Klang, dan Frank Swettenham menetap di Langat untuk membantu pentadbiran British. Bagi perjanjian antara British dengan Pahang pula, British menempatkan seorang wakil British yang bernama Hugh Clifford. British bertanggungjawab menjaga Pahang dan British sangat bijak. Okay, salah satu perjanjian ialah syarat perjanjian ialah Pahang tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian dengan kuasa lain tanpa kebenaran British. Itu saja tentang untuk lesson hari ini, iaitu desakan paksaan British, okay, terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan salah satu strategi iaitu menandatangani perjanjian dengan negeri-negeri Melayu bersekutu untuk meluaskan kuasa. Kesimpulannya, bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British guna 3 strategi. Strategi pertama itu ialah manipulasi, di mana di Perak, di Sungai Ujong dan di Selangor. Lepas tu, British guna desakan dan paksaan terhadap negeri mana? Pahang, Selangor dan Perak. Akhir sekali, British menandatangani perjanjian dengan keempat-empat negeri-negeri Melayu bersekutu tersebut. Perjanjian tersebut ialah Perjanjian Pangkor, Perjanjian British Sungai Ujong, Perjanjian British Selangor dan Perjanjian British Pahang. So next week, we will actually take a look on the last part of bab 3. Itu saja lesson hari ini. Thank you.